Jadi walaupun maknanya disebut begitu, tetapi hakikat yang dikendaki daripada kalimah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan selamat menyambut puasa dan Ramadan. Dan inilah bulan yang Nabi SAW masuk saja bulan Rejab, Nabi berdoa. Dan kita pun memperbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rejab, dah berlalu dah pun, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi apabila Nabi memohon berkat dalam bulan 3 bulan ini menunjukkan bahawa bulan-bulan ini adalah satu bulan yang mempunyai fadilat yang besar. Antaranya Nabi berdoa sebanyak-banyaknya, sahabat dan kita pun yang mengikuti salafus soleh berdoa sebanyak-banyaknya juga. Dan bila ditanya tentang bagaimana umat Islam nak rebut peluang dalam bulan seperti ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu apakah maksud Ramadan tu. Ini bulan yang sedang kita jalani ibadat puasa sekarang ni, bulan Ramadan tu apa maksud dia, dan ibadat puasa yang kita nak buat tu sendiri pun apa pula maksud dia. Jadi dengan memahami maksud ni, definisi ataupun terminologi satu-satu ibadat kita nak buat, baru kita dapat rasa dia punya feel dia ataupun kita rasa zauk dia. Ramadan ni antaranya, kalau kita tengok pandangan satu scholars besar dalam bidang tafsir, Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi Sya'rawi dia pernah kata Ramadan ni dia asal daripada kalimah Ramad, Ra Mim Dha, Ramad. Dan Ramad ni sendiri membawa maksud batu tepi-tepi jalan tu ke yang dibakar terik matahari. Jadi walaupun maknanya disebut begitu, tetapi hakikat yang dikendaki daripada kalimah Ramadan dan puasa itu ialah orang berpuasa ni bulan Ramadan ni seakan Allah bakar dosa dia, kealpaan kesalahan dia yang banyak itu dengan sebab dia berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas dasar itu, bila kita sebut Ramadan dan kita puasa pula pada bulannya itu, dia membawa kita ni bersihlah daripada banyak kesalahan kita. Lebih-lebih lagi bulan ini bulan yang banyak berkat. Sebab itu kita panggil dia Ramadan Al-Mubarak. Antara keberkatan mubaraknya bulan ini, dosa kita terampun, kemudian adanya kelebihan yang banyak dalam bulan ini, antaranya turun Quran, adanya ibadat zakat fitrah, adanya pula tarawih dan qiyam, adanya lagi Lailatul Qadar, yang semua orang kalau dia dapat fahami kehendak bulan puasa itu, maka dia akan lebih menambah zauk dia yang saya kata tadi, kesungguhan mereka untuk melaksanakan ibadat bulan ini. Ya baik, soalan seperti ini ataupun keadaan seperti ini banyak berlaku. Bila kita sahur, kadang-kadang ada hari kita letih puasa, menyebabkan kita terlewat sikit. Jadi walaupun terlewat, kita sempatlah juga jamuh sesuap nasi contohnya. Tapi tengah masuk je mulut, azan dah masuk, dah bunyi dah. Jadi soalannya ramai orang tanya juga, apakah boleh kita habiskan makanan dalam mulut ataupun wajib kita luahkan? Dia, apa yang kita bincang dalam siri kefahaman Ramadan kita ini ialah lebih menjurus kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i, walaupun di sana ada perbahasan dalam pandangan mazhab-mazhab lain. Tetapi di kalangan Syafi'iyah ni kita merujuk kepada ulama scholars dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita sebut contohnya Imam Syafi'i berkata, itu Imam Syafi'i lah. Tapi kalau scholars di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita akan sebut Syafi'iyah. Jadi bila sebut apakah boleh habiskan makanan dalam mulut ataupun wajib kita luahkan ke, Syafi'iyah dia tak sepakat dalam perbahasan hukum ni. Tetapi kalau kita merujuk kepada beberapa scholars besar dalam mazhab kita seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Ar-Ramadi, semuanya ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib kita luahkan apa yang dah ada dalam mulut kerana sebenarnya sudah masuk waktu.
Dan waktu ni Quran sebut dia beza dia jelas. Seperti mana Al-Quran menyebut hatta yatabayyana minal khaytil abyadi, sehingga jelas benang putih. Panggil benang putih ni maknanya dah masuk waktu dah subuh, cerah. Berbanding dengan minal aswadi, daripada benang yang hitam. Makna benang ni satu benda halus. Metaphorically menunjukkan kita nak kena berhati-hati tu. Masuk dah subuh, masuk dah fajar. Jadi atas dasar itu untuk berjaga-jaga dalam pada kita bersahur ni, walaupun kita bangun awal pun kita ada ibadat imsak. Ibadat yakni berhenti makan walaupun belum masuk waktu subuh, kerana Nabi berimsak, yakni menunggu waktu subuh walaupun masih belum terbit fajar, dan dari segi nak makan sahur masih boleh tapi Nabi berhenti. Ini dipanggil imsak. Jadi dari segi pandangan mazhab kita, begitu juga Imam Nawawi sebut dalam karyanya Al-Majmu' tentang hukum orang yang bersahur terlambat, azan dah masuk, maka wajib kita luahkan. Sebab tu saya kata tadi perbahasan kita ni lebih menjurus kepada pandangan di sisi mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita bangun awal lah untuk kita bersahur, kerana sahur ni bukan soal makan saja, dia soalnya persiapan untuk kita bangun dan kita ada ibadat berikutnya selepas sahur, itulah imsak. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, soal kita puasa, pergi bazar Ramadan, nak buka karang, memang kita akan suka macam-macam jenis makanan. Di bazar tu pula, macam jenis makanan lah yang kita, orang kata, tengok semua kita suka. Tetapi hakikatnya kita akan makan sekadar saja. Dan kalau kita makan lebih pun, dia menyebabkan banyak benda yang tak bagus berlaku, terutama kita nak laksanakan solat malam kah, tarawih kah, ataupun tadarus kan. Jadi atas dasar ini saya teringat satu kalam yang disandarkan pada Imam Ghazali, dan ni pun kita ada sebut sebentar tadi dalam daurah kita tentang puasa. Imam Ghazali pernah menyebut begini, nak tahu satu orang tu berjaya ke atau gagal ke puasa dia tak perlu tengok pada hari ke-30 dia puasa, memadai dia tengok setiap hari. Setiap hari dia tengok dia puasa ni berjaya ke tidak. Nak tahu berjaya ke tidak, tengok waktu berbuka. Itu disebut waktu berbuka. Kalau dia berbuka tu ala qada, seperti Nabi SAW dalam Sahih Bukhari sebut, baginda berbuka macam mana? Minumlah beberapa teguk air. Sebelumnya baginda makanlah beberapa biji tamar. Kemudian baginda bangun solat. Dan ni kita nak bersahur dan berpuasa pun dengan cara ni juga, dengan cara Nabi tunjuk juga. Jadi kalau satu orang tu berbuka ala qada, berjaya puasa dia, mendidik nafsu dia. Tetapi kalau dia buka tu macam nak buat tahlil lah, 40 orang lah kita kata ramanya di rumah dia nak buat tahlil ni. Rupanya kita ingat dia beli makanan di bazar Ramadan tu, siapa bawa kereta sorong tu ingat kena buat tahlil. Bukan, dia berbuka 2 orang saja dengan isteri dia contohnya. Ni gagal, puasa dia gagal kerana apa? Tak boleh mendidik nafsu dia, hatta nafsu makannya setiap hari. Jadi atas dasar itu soal membazir satu perkara, tapi soal berjaya ke tidak puasa yang kita dah susah payah jaga larangan-larangan, bermula terbit fajar tadi, tiba-tiba dah nak berbuka, dah sampai waktu habis dah tempoh puasa, gagal kita kerana terserlah nafsu makan kita. Jadi perkara ini yang disebut oleh Imam Ghazali tadi, cara nak tengok satu orang berjaya atau gagal puasa, tengok pada waktu berbuka. Maknanya tak perlu tengok hari 30 tu, tengok setiap hari. Jadi kita berharap isu makan banyak, isu beli makanan banyak di bazar ni sepatutnya tak ada dah. Kalau kita betul-betul hayatilah dan kita nak puasa kita itu berkualiti. Ya, Allahuakbar.